Sejak akhir-akhir ini, Indonesia sudah mula menjadi perbualan di dunia dan juga menjadi tumpuan di dunia, maupun di negara tempatan maupun di peringkat dunia, maupun daripada aspek ekonomi, pertahanan negara dan juga politik di Indonesia. Dan beberapa bulan yang lepas, syarikat gergasi terbesar iPhone ataupun lebih dikenali sebagai Apple iPhone dan juga Xiaomi yang dikenali oleh semua masyarakat di dunia telah pun menubuhkan kilangnya di Indonesia. Dan daripada itu, kalau kita tengok penghasilan kilang Xiaomi di Batam telah mendapat sambutan mendunia, di mana hasil hasil penjualan ataupun hasil produksi daripada kilang Batam di Indonesia memang menampakkan positif yang amat baik bagi masyarakat ataupun bagi ekonomi di Indonesia. Ini bukanlah cerita kosong, ini adalah daripada data yang diperolehi daripada syarikat Xiaomi sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. Yang baru saja masuk di channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen. Dan yang sentiasa menonton video di channel aku, terima kasih sangat-sangat. Kamu semua memang awesome, memang terbaik guys. Dan aku doakan semoga semua yang di luar sana diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, hari ini kita akan tengok sedikit info mengenai Indonesia menjadi tumpuan smartphone gergasi di dunia, iaitu Xiaomi dan juga Apple iPhone. Oke guys, hari ini kita akan tengok dulu info mengenai kilang Xiaomi yang beroperasi di Batam, Indonesia. Jom. Siapa yang tak kenal dengan smartphone Xiaomi? Di mana smartphone Xiaomi ini telah dihasilkan oleh negara pengeluarannya, iaitu China, yang telah diriliskan pada tahun 2011. Dan pada tahun 2018, smartphone Xiaomi merupakan smartphone yang keempat terbesar pengeluarannya di dunia. Jadi daripada permintaan yang begitu besar daripada seluruh dunia, China mencari jalan alternatif untuk penghasilan smartphone Xiaomi yang begitu banyak. Jadi cara itu, China telah membuat kerjasama perniagaan bersama dengan Indonesia dan juga India di Asia, di mana smartphone Xiaomi telah pun membuka kilangnya di Batam, Indonesia, di mana dia menepati daripada pemerintah ataupun kerajaan Indonesia pada ketika itu, di mana kerajaan Indonesia mewajibkan smartphone 4G yang dijual di Indonesia ni memenuhi daripada peraturan tingkat kandungan di dalam negara TKDN, dan vendor smartphone asing pun membuat kerjasama dengan perusahaan lokal di Indonesia untuk menghasilkan produk Xiaomi ini mendapat sambutan yang hangat di dalam Indonesia maupun menjadi tumpuan di negara luar. Salah satunya adalah vendor smartphone di Tiongkok, Xiaomi. Februari 2017, pengarah besar Xiaomi telah mengumumkan akan bekerjasama dengan PT Sat Nusa Perseda ataupun lebih dikenali dengan Sat Nusa, di mana pada ketika itu permintaan yang begitu tinggi Xiaomi di pasaran di Indonesia. Pada ketika itu, kilang Batam di Indonesia dapat menghasilkan lebih daripada 102 triliun dan juga mendapat sambutan di dalam negara Indonesia maupun di negara-negara luar. 3 bulan pertama pencapaian pengeluaran Xiaomi di kilang Batam, penghasilan dia sebanyak 49.7 milion rupiah. Dan juga total bersih per tahun, kita dapat nampak bahawa pengeluaran Xiaomi dia mencapai sebanyak 2.3 milion. Dia setara dengan 4.7 milion. Di mana pendapatan ini meningkat daripada setahun ke setahun sehinggalah pada kali ini. Di mana di dalam kilang Batam itu, dia mempunyai 48 proses untuk penghasilan smartphone. Di mana daripada proses yang terawal sekali daripada pencantuman barang-barang elektronik sehinggalah menjadi rupa handphone ataupun smartphone. Proses yang dilakukan adalah daripada proses assembly yang terdiri daripada pemasangan motherboard, di kamera depan belakang, fingerprint, bateri, layar, lepas tu menguji keberhasilan telefon, dan juga akhir sekali adalah di peringkat QC ataupun quality control untuk memastikan telefon ataupun smartphone yang dihasilkan menepati peraturan daripada quality control yang telah ditetapkan oleh kerajaan Indonesia sendiri. Di mana kilang Batam di Indonesia ini berlokasinya di PT Sat Nusa Perseda, TBK Batam, Indonesia. Pekerja di kilang Xiaomi di Batam, Indonesia lebih daripada 1,000 orang pekerja, di mana pekerja-pekerja itu dibahagikan ke beberapa section, daripada section packaging, daripada
daripada section proses, dan akhir sekali terdiri daripada bahagian untuk quality control, iaitu meriksa smartphone ini memenuhi QC yang telah ditetapkan oleh Indonesia sendiri ataupun sebaliknya. Bermakna di sini kilang Xiaomi di Batam, Indonesia ini mampu mengeluarkan produk yang begitu banyak dan juga mampu untuk mendapat pendapatan yang begitu besar terhadap ekonomi Indonesia sendiri. Ini menunjukkan memang Indonesia berpotensi dalam penghasilan Xiaomi di Indonesia dan juga memproduksikan produk ini di negara luar. Oh, memang terbaik kilang Xiaomi di Indonesia. Okey guys, itu adalah mengenai kilang Xiaomi di Batam, Indonesia. Apa pula cerita mengenai Apple iPhone yang akan memasuki pasaran kilang di Indonesia? Jom kita tengok sedikit info mengenai Apple iPhone di Indonesia. Apa yang tak kenal dengan smartphone Apple iPhone? Smartphone Apple iPhone merupakan smartphone yang telah lama dihasilkan oleh Amerika. Smartphone yang sudah lama dikeluarkan sejak dahulu lagi, juga mendapat permintaan di seluruh dunia. Kalau kita tengok sedikit sejarah mengenai iPhone, smartphone Apple ini dapat mengalahkan pada zaman kegemilangan Nokia pada suatu ketika dahulu. Dan sejak dia naik pada zaman itu sehinggalah pada hari ini, Apple tetap naik dan mendapat perhatian, mendapat permintaan yang tinggi di dunia sehingga hari ini. Untuk menubuhkan smartphone Apple di Indonesia bukanlah satu jalan yang mudah. Untuk kita tengok, sebenarnya apabila syarikat iPhone ini daripada Amerika mahu memindahkan syarikatnya ke Indonesia, bukanlah satu jalan yang mudah untuk mengelak pertikaian perdagangan di antara Amerika, China dan juga Indonesia, di mana syarikat smartphone Apple ini ingin melebarkan kilangnya di Batam, Indonesia. Telah dicantas oleh negara China dan negara China telah menubuhkan kilang di sana, iaitu smartphone Xiaomi. Jadi pada tahun 2021, pembuat Taiwan Pengetron baru-baru ini telah menandatangani satu surat perjanjian di mana telah mengatakan melabur 10 hingga 15 trilion rupiah di sebuah kilang di Indonesia untuk memasang chip telefon di bawah jenama Apple. Menurut daripada satu data media yang diperolehi, Pengetron itu merancangkan untuk memasangkan chip telefon tersebut dalam hubungannya dengan syarikat elektronik di Indonesia, di mana syarikat yang terpilih adalah PT Sat Nusa Perseda di salah sebuah kilang yang bertempat di Pulau Batam, Indonesia juga. Menurut daripada info, walaupun syarikat iPhone ataupun Apple iPhone ini tidak dapat masuk di pasaran kilang di Indonesia, dia hanya dapat menjalinkan kerjasama dengan PT Sat Nusa Perseda di Indonesia hanya dengan memasang chip yang berjenamakan Apple iPhone, di mana maklumat yang diperolehi itu dia bertepatan dengan desas-desus yang diterbitkan dalam beberapa hari terakhir. Dia menyatakan bahawa Pengetron itu akan mula untuk memasangkan iPhone dan Mac di Indonesia. Malah menurut daripada maklumat ini, Pengetron itu telah melabur sebanyak 300 juta untuk memulihkan hubungan kedua-dua kilang ini di wilayah ini. Maksud dia di Batam, di Pulau Batam, di mana salah satu wakil menteri pada ketika itu menyatakan kilang itu tidak hanya dapat membuat chip untuk komputer riba syarikat Cupertino, yang itu juga dapat digunakan untuk menghasilkan komponen-komponen MacBook. Kilang ini nanti, bukan sekarang, kemudian nanti akan menghasilkan komponen-komponen yang ada di dalam MacBook Apple iPhone, di mana penghasilan peranti yang ada di MacBook Apple iPhone itu nanti akan dihasilkan oleh salah satu kilang di Batam, di Pulau Batam, Indonesia. Tetapi bukan sekarang, dia menunggu persetujuan daripada kedua-dua belah pihak. Jadi bermakna di sini kilang penghasilan ataupun kilang pengeluaran iPhone Apple di Indonesia belum ada lagi buat ketika ini. Apa yang ada hanya syarikat Apple iPhone smartphone telah bersetuju dengan pihak Pengetron Indonesia hanya memasukkan untuk mensupply ada satu chip yang berjenamakan Apple untuk dimasukkan ke dalam peranti handphone. Perancangan kemudian daripada PT Sat Nusa Perseda dan juga syarikat Apple smartphone Apple untuk menghasilkan peranti-peranti ataupun chip-chip menghasilkan MacBook Apple, jenama Apple ini akan membinakan satu kilang lagi, guys. Jadi di sini kita dapat nampak bahawa Indonesia ni mula menjadi tumpuan perniagaan ataupun mula menjadi tumpuan untuk
syarikat-syarikat birokrasi besar, contoh macam Amerika Syarikat, contoh macam China. Kedua-dua negara ini mencari tapak di Indonesia untuk membuat kilang. Kedua-dua negara ini tahu Indonesia mempunyai satu potensi yang cukup besar untuk menghasilkan kilang mereka di Indonesia. Jadi buat masa ini hanyalah kilang penghasilan smartphone Xiaomi, iaitu di Batam, Indonesia. Penghasilan smartphone Apple masih lagi dalam perbincangan. Apa-apapun kita mendoakan agar akan terwujudlah syarikat penghasilan jenama Apple di Indonesia. Okay guys, untuk hari ini itu saja sedikit info, dan aku minta maaf kalau ada salah sedikit info. Terima kasih kepada yang di luar sana untuk menonton video aku sampai habis. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.